وراض عنا وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله بعدد علمك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع نفس لا تشبع دعاء لا يسمع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا ضعيف فقوي في رضاك ضعفنا وخذ الخير بنواصينا. اجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعيف فقوينا إن ذليل فعزنا إن فقير فأغننا يا أرحم الراحمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا اللهم للخير وعنا عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. أمينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Alhamdulillah, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas taufik hidayah Allah, pilihan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita, beri taufik kepada kita menggerakkan hati kita, kaki kita untuk hadir dalam majlis kebaikan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, solat fardu berjemaah dan beriktikaf di dalam masjid sambil menunggu waktu solat fardu Isya. Kita hadir tunggu kita hadir dalam majlis membaca kitab Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Alhamdulillah di atas nikmat ini, mudah-mudahan Allah SWT kekalkan, tambahkan sehingga ke akhir hayat kita. Lalu mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita keberkatan, matikan dalam husnul khatimah, dan dibangkitkan di akhirat dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita membaca kitab Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kitab yang begitu besar manfaatnya, kitab yang telah memberi begitu besar barakahnya, yang telah menyebabkan ramai manusia dapat hidayah, ramai manusia dapat barakah dengan kitab beliau. Maka dengan membaca kitab ini saja dan kitab yang seumpama macam ini, kitab-kitab yang dikarang oleh ulama yang ikhlas, satu kebaikan yang besar. Walaupun dengan baca saja tanpa beramal, baca saja tanpa beramal sudah kebaikan yang besar. Sebab apa? Dengan membaca kitab-kitab mereka menyedarkan kita, menyebabkan cahaya masuk dalam hati kita, lalu kita akan sedar, kita akan insaf betapa banyak kekurangan diri kita dalam melaksanakan tanggungjawab kita yang Allah SWT perintahkan. Kita Imam Ghazali, dia katakan kita Imam Ghazali, kalau satu orang baca tanpa amal pun sudah kebaikan yang begitu besar. Samalah kita Imam Abdullah bin Al-Haddad dan ulama-ulama yang ikhlas umpamanya. Sebab apa? Dengan baca saja kita dah dapat cahaya menyebabkan kita insaf. Tiap kali baca insaf. Banyak baca, banyak dapat cahayanya, lebih banyak insafnya. Sikit baca pun dapat insaf, dapat menyedarkan kita akan kekurangan diri kita. Maka sedar diri itu Allah SWT lebih suka, kan? Allah SWT suka dengan satu orang hamba yang sedar diri kan kekurangan diri. Maka dengan sedar diri itu akan berlakulah kebaikan. Tapi satu orang kalau tak sedar diri,
Maka sampai bila lah dia akan nak berubah kan? Susahlah, lambatlah untuk dia berubah. Jadi alhamdulillah, dengan membaca saja dah kebaikan yang besar, apatah lagi kalau diamalkan. Kalau baca saja dah kebaikan yang besar, apatah lagi kalau diamalkan, maka lebih besar lagi kebaikan keberkatan yang akan didapatkan insya-Allah. Lalu alhamdulillah kita sambung dengan baca kitab Nasihat Agama Wasiat Iman sehingga pada nasihat Imam Habib Abdullah bin Haddad sambung daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita supaya melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan sambungan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 104. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu wasiat Allah Subhanahu wa taala sambungan daripada wasiat yang sebelum. Dan apa di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian umat Islam? Supaya amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu amar ma'ruf? Ini menyuruh semua perkara yang baik. Dan semua perkara ketaatan baik, ketaatan itu yang wajib ataupun yang sunat. Maka yang wajib amar ma'ruf. Yang sunat di amar ma'ruf, diajak. Wa yanhauna 'anil munkar, dan sekali perbuatan yang munkar. Pada perbuatan yang haram wajib cegah. Perbuatan yang makruh sunat dicegah, mencegah perbuatan munkar. Lalu sambung pada fasal alasan batil meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka alasan batil dalam meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebelum itu Imam Haddad telah membawakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kelebihan orang yang menjalankan amar ma'ruf. Ini jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang dapat ganjaran pahala yang begitu besar. Orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dapat pahala yang begitu besar seperti orang yang mengikutnya. Dan orang yang buat amal itu, satu orang yang buat, dia dapat pahala satu orang yang buat. Kalau dia ajak orang tu 10 orang, 100 orang, 100 pahala dia dapat free sambil dia pun itu kan. Dan orang yang buat itu punya pahala tak dikurangkan sikit pun. Kan? Maka begitu besar pahala orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dari segi ganjaran, dari segi syiar. Maka begitu. Dan sebaliknya kalau ditinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, berat, menyebabkan agamanya, roh Islam itu mati. Mati daripada hati orang Islam, hatta orang yang itu sendiri kan. Maka perlu digerak-gerakkan. Gerak-gerakkan, perlu dibangkitkan, saling ingat mengingatkan. Perlu saling ingat mengingatkan. Diumpamakan ulama macam apa? Macam gula. Gula dalam air teh kan. Air teh buat air teh tak gula kan. Gula tu kalau tak dibancuh, tak dikacau-kacau, tak digerak-gerakkan, maka orang minum air teh tak berasa. Tak manis pun, padahal dah letak ada satu sudut, dua sudut. Jadi kalau dikacau kan, digerak-gerakkan, barulah terasa manisnya. Gula tu dah manis dah rupanya. Dia tersimpan ni kat situ kan. Dia tak dikacau kan. Maka begitu. Semangat Islam perlu saling ingat mengingatkan. Maka barulah datang semangatnya. Dah hidup balik semula roh. Menguatkan akan syiar Islam. Menguatkan akan itu kan. Maka itu setiap satu hari sekurang-kurangnya 5 kali azan kan. Azan. Perlu diazankan, jangan ditinggalkan. Maka azan di antara sebesar-besar syiar Islam. Azan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah perkataan, ucapan yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila diabaikan, mati roh Islam. Bila diabaikan, orang lemah semangat nak mengamalkan Islam. Bila diabaikan amar ma'ruf nahi munkar, yang ma'ruf ditinggalkan, yang munkar dibuat. Apabila ditinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar dianggap ma'ruf. Nabi SAW dah beritahu dah kat sahabat, wahai sahabat, akan sampai satu zaman begitu. Akan sampai satu zaman, hingga akhirnya pada orang akan sampai satu zaman orang melihat yang munkar itu sebagai satu ma'ruf. Dan ma'ruf itu sebagai satu munkar. Zaman kita dah berlaku lah. Zaman kita dah lalu semua tu zaman itu.
Kan, maka apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Kan, maka sahabat terkejut. Ya ke Rasulullah, boleh ke orang tinggalkan dakwah mula-mula kan? Kemudian bercampur kebenaran dan kemungkaran bercampur. Ya Rasulullah, ada ke zaman macam tu? Ya ada, bahkan lebih dahsyat lagi pun ada. Orang tinggalkan yang ma'ruf, orang melakukan yang munkar. Ya Rasulullah, betul ke ada macam tu? Sahabat macam tak percaya. Ya, bahkan lebih teruk lagi ada. Kan? Akan sebab itu zaman yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar sahabat terus tak boleh terima macam ya, betul ke? Sebab zaman sahabat Rasulullah macam mana kan? Maka begitu. Baik, maka itu pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Apabila orang diam daripada bercakap kebenaran, maka orang akan menyangka yang mungkar itu sebagai satu perkara yang benar. Kan? Baik. Kemudian Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sambung dengan nasihat beliau. Wala yakbalullah ta'ala al-'adhar al-barida. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima uzur-uzur yang tidak diterima. Kan? Uzur-uzur yang tak munasabah. Kan? Dan alasan-alasan yang tidak benar. Yang mana kebanyakan dibuat oleh anak-anak zaman sekarang dalam meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Dan itu maka Allah SWT terima. Misalnya dengan berkata mereka itu tidak akan mendengar kata-kata kami lagi, biarpun kami menyuruh atau melarang. Itu di antara alasan-alasan. Ya, alasan-alasan sebab apa? Orang sekarang tak buat amal ma'ruf nahi munkar. Kalau saya cakap pun orang bukan nak dengar. Ya, betul ke? Ya, dah cuba. Dah cuba belum bercakap. Manusia ni hati masing-masing. Ada manusia, ada orang sekali cakap dia terus. Ada orang sekali cakap, 2 kali cakap, 10 kali cakap, baru dia tersedar. Ada orang tunggu cukup 40 kali cakap, cukup 40 kali baru dia tersedar. Ada orang cukup 100 kali, baru dia tersedar. Ada orang cakap lah macam mana pun, dia tak akan sedar-sedar. Jadi manusia ni lain-lain. Kan? Ada orang cukup cakap, ada orang cukup isyarat aja. Satu kalimat aja. Apa macam ni? Kan? Ada orang macam itu. Buat isyarat aja ada orang. Macam itu kan. Maka manusia lain-lain kan dalam amal ma'ruf nahi munkar. Jadi orang penerimaan orang tu lain-lain. Kan. Maka isyarat kalau ke Arab begitu kan. Kalau nampak ada benda tak elok, isyarat Ramadan ingatkan aja Ramadan. Cakap benda tak elok apa Ramadan terus astagfirullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus selawat kan umpamanya. Ingatkan aja ini Ramadan, takkan Ramadan bercakap sebut Ramadan aja dah astagfirullah kan. Orang lain-lain dalam penerimaan tentang amal ma'ruf nahi munkar. Maka begitu. Jadi orang sekarang bermudah-mudah meninggalkan amal ma'ruf dengan alasan yang orang sekarang bermudah terus kan, terus menyalahkan zaman. Orang sekarang dah tak nak dengar dah kan. Akhirnya ditinggalkan sama sekali akan amal ma'ruf nahi munkar. Dan alasan lagi, biarpun kami menyuruh atau melarang, misalnya yang lain, kami akan ditimpa bahaya yang tak sanggup kami menahan lagi. Jika kami kempen menyuruh buat baik dan melarang berbuat jahat. Itu di antara alasannya. Alasannya apa dia? Kalau kami ajak diorang buat baik, cegah diorang daripada buat mungkar, nanti kami akan kena bahaya yang kami tak sanggup tahan. Dan misal-misal yang lain. Semua ini itu timbul dari sebab kurang ghirah atau cemburu terhadap agama Allah. Semua alasan itu timbul sebab apa? Kurang semangat dia, kurang cemburu dia dalam agama. Tengok agama ditinggalkan, diperlekehkan, dia tak ada rasa apa, tak ada rasa cemburu pun. Ghirah dia kurang. Itu sebab bagi alasan-alasan yang tak munasabah. Dan alasan-alasan yang begitu, nanti kami kena nanti bahaya kan. Sebab kurang ghirah, kurang dia semangat, dia cinta dia dalam agama, tak ada cemburu. Bila orang merendah-rendahkan agama, orang melemah-lemahkan agama, meninggalkan agama depan mata, tak ada rasa cemburu. Macam mana keadaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan apabila semangat beragama kurang sikit kan. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar pegang khalifah. Kan?
dilantik menjadi khalifah. Lalu orang mula lemah agama sikit. Zakat, lepas wafat Rasulullah tak wajib bayar zakat sebahagian tempat. Maka Sayyidina Abu Bakar teruskan pasukan perang, wajib zakat. Jangan nak merosak-rosakkan syariat. Nabi kata zakat wajib sampai sepanjang zaman, jangan nak diubah-ubah hukum. Perang, isytihad perang. Maka begitu. Yang Ghusuddin, wahai Umar, wahai itu, adakah bolehnya aku tak sanggup aku tak merelakan agama ini berkurang ketika aku masih hidup. Semangat agama mesti tak boleh berkurang. Tak rela tengok agama berkurang setelah zaman Rasulullah ketika aku masih hidup. Sama ada aku dah meninggal, itu lain cerita. Kalau selagi aku hidup, aku akan perjuangkan orang supaya semangat dalam mengamalkan agama seperti mana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keadaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian memanglah tidak sama, tidak salah berdiam diri atau berhenti jika telah nyata akan ditimpa bahaya yang besar. Jadi kalau alasan itu betul, tak salah. Kalau betul kata, kalau saya cakap juga nanti saya teruk, saya boleh dibunuh kan, seperti mana dikatakan di itulah sebagian kaum muslimin yang dikuasai oleh orang bukan Islam. Cakap pasal agama, hatta ada Hadramaut kan, dikuasai oleh komunis kan. Cakap pasal agama, cakap pasal azan, cakap pasal solat, dibunuh kan. Di mana ayah kepada guru kita Habib Umar, Habib Muhammad bin Salim bin Habib Al-Syahid rahmatullah alaih, tak sanggup tengok azan tak boleh diazankan, zakat tak boleh dibayar zakat. Sebab apa? Negeri Hadramaut dikuasai oleh komunis. Maka mana yang bercakap keluar dakwah, jalan dakwah, kena hukum tembak, dibunuh, diseret, dilanggar dengan jeep tentera tu kan. Maka begitu. Maka itu kalau dari segi hukumnya apa dia? Dari segi hukum, kalau betul ada bahaya yang besar, maka tak wajib. Tak wajib, gugur kewajipan. Jadi memanglah tidak salah berdiam diri atau berhenti jika telah nyata akan ditimpa bahaya besar. Betul nampak ada bahaya besar, tinggalkan dakwah. Kewajiban dakwah amar ma'ruf nahi munkar dah jatuh. Atau telah yakin akan tertolaknya seruan itu, ataupun memang golongan ini memang yakin dah. Sebab apa? Sebelum-sebelum ni dah pernah tegur nasihat, tak ada manfaat, memang betul. Bahkan dibelekeh-lekehkan lagi. Okey. Dari segi kewajiban, gugur kewajiban. Dan dari segi kewajiban, gugur kewajiban. Akan tetapi dalam keadaan serupa ini, berdakwah menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat akan menjadi lebih utama dan lebih perlu lagi. Hanya kewajibannya saja yang gugur. Kalau alasan tu betul sekalipun, orang ni tak nak dengar. Tak boleh kalau saya ajak dia buat baik, ajak dia suruh solat, cegah dia mungkar, saya kena musibah. Kan? Dari segi kewajiban gugur. Tapi kalau awak teruskan juga, awak yakin dia tak ada manfaat, ini boleh mendatangkan musibah misal, tapi awak pilih marhaba fi sabilillah kan, teruskan juga, maka itu lebih utama, itu lebih afdal. Sanggup dipukul kerana Allah kan, sanggup dipukul kerana agama. Misal kata kan, ini cakap, ini apa awak minum benda ni, tak baik, haram. Ini apa awak minum benda ni, tak baik, haram. Minum ini kan. Apa awak ni berdua-dua macam ni kan, dah kahwin ke belum misal. Maka apa sibuk? Dia itu kan, umpamanya lah kan. Misal, maka itu lebih utama, itu lebih afdal. Dipukul kerana Allah, maka berbanggalah, bergembiralah kan misal. Maka begitu, itu lebih utama. Dari segi kewajiban dah gugur. Maka begitu, itu yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal kan. Imam Ahmad bin Hanbal berbeza dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i fikir jauh. Imam Syafi'i timbangkan, kalau layan orang macam ni tak ada faedah kan. Dari segi untuk syahid, dari segi syahid ya memang boleh. Kalau terus golongan Mu'tazilah kata Al-Quran ni makhluk kan, begitu. Kalau diterus lawan, kena pukul apa semua, memang betul lah lebih afdal. Tapi ditimbang dengan kalau sebarkan ilmu, mana lebih afdal. Maka atas ijtihad Imam Syafi'i, orang macam ni tak payah layan, bawa diri, sebarkan ilmu lebih afdal. Lalu Imam Syafi'i pun berhijrah lah kan. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ambil jalan tegas.
Al-Quran kalamullah. Disebat, dipukul, disebat di rotan, penjaga keluar penjaga, masuk penjaga keluar penjaga. Kan, bagi Imam Ahmad bin Hanbal pilih jalan itu. Walaupun maknanya dari segi kewajiban dah tak wajib lah. Tak payah dilayan orang macam ni kan umpamanya. Tak ada faedah dia pegang kekuasaan, maka apa yang dia cakap itu jalan yang betul. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal pegang jalan itu, maka milih jalan untuk syahid, milih jalan untuk disiksa, begitu. Maka dua-dua itu kemuliaan. Maka itu kemuliaan. Lalu akhirnya apa dia? Sampai Imam Syafi'i dikhabarkan, diriwayatkan Imam Syafi'i mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabarkan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal akan akan syahid tak lama lagi. Lalu Imam Syafi'i hantarkan utusan pergi jumpa dengan muridnya lah, pergi jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang murid beliau juga di Iraq. Lalu khabar gembira bahawa istiqamah awak berada pada jalan yang lurus. Rasulullah dah khabarkan berita gembira, insya-Allah dapat kemuliaan di sisi Allah SWT. Dan Imam Syafi'i minta pakaian yang dipakai waktu dalam penjara kena azab, kena siksa tu, Imam Syafi'i minta untuk apa? Minta untuk bertabaruk, ambil barakah. Orang ni lillahi ta'ala dipukul kerana Allah. Imam Syafi'i minta pakaian tersebut. Lalu diberikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal kepada wakil tersebut. Beri pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rendam pakaian itu, ambil barakah, buat berkah, mandikan budak-budak dan seumpamanya kan. Begitu hal keadaan imam-imam. Maka atas pilihan masing-masing. Begitu ketika fitnah terjadi di Hadramaut, sebagai ulama pilih jalan syahid, sebagai ulama pilih jalan lebih baik berhijrah untuk sebarkan agama kan. Maka khair. Maka mereka semua dalam kebaikan. Baik, jadi begitu. Kalau betul ada musibah macam itu, betul mereka memang tak akan dengar cakap, maka dari segi kewajiban tergugur. Tapi kalau nak teruskan juga, maka itu yang lebih utama. Dan Imam Haddad mengatakan, yang pelik sekali jika seseorang itu dicela atau dicuri harta bendanya, walau sedikit saja, ia akan mengamuk dan ia akan mungkin mendiamkan diri begitu saja. Dia tak mungkin mendiamkan diri begitu saja. Ada orang, tak boleh ni, bahaya ni. Tapi kalau harta dia kena curi ataupun dia kena kutuk, orang ejek-ejek dia, dia akan mengamuk. Ini dia untuk pertahankan harta benda dia sanggup begitu. Hilang dia punya malu dia, hilang dia punya untuk pertahankan harta benda. Tapi kalau untuk kerana agama, dia senyap, buat alasan-alasan yang tak patut. Dia tak mungkin mendiamkan diri begitu saja. Dia tak boleh membuat alasan-alasan seperti yang dibuat ketika ia berdiam diri dari melarang melakukan yang jahat tadi. Apa adakah jalan baginya atau patutkah ia berbuat demikian? Tidak lain kerana mereka menganggap bahawa harta benda dan barang-barang dunia itu lebih penting dari agama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Bagaimana hal keadaan kita? Andai kata dakwaan mereka itu dapat diterima, bahawa dakwah mereka tidak akan didengar, kiranya mereka menyuruh atau melarang, maka apa pula sebabnya yang menarik mereka untuk bercampur gaul dengan ahli-ahli mungkar itu dan berkawan dengan mereka? Allah. Baik, kan? Itu kemudian satu masalah lagi. Kalau betul orang ini tak boleh nak dengar nasihat, tak boleh itu, tapi yang kamu bergaul, bercampur dengan orang-orang yang tinggalkan solat misal, orang-orang yang makan benda yang haram jelas-jelas misal, apa alasan untuk bercampur gaul? Katakanlah nasihat dia tak terima, baik, kalau bercakap pun nanti kena datang mudarat. Yang duduk sekali sembang-sembang, makan minum sekali dengan dia, ketawa-ketawa sekali, kenapa? Ya, apa alasan itu? Maka kena asingkan diri. Kalau betul tak boleh terima dakwah golongan macam itu, maka kena asingkan diri, tak boleh berkawan dengan mereka. Orang-orang yang buat perkara haram dengan jelas. Dosa-dosa besar, tinggalkan solat umpama. Maka bukankah Allah SWT telah memerintahkan supaya kita meninggalkan orang-orang jahat dan jangan duduk bersama-sama mereka selagi mereka enggan tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya? Bukankah telah jelas hukumnya bahawa orang yang melihat mungkar dan tidak mencegahnya,
padahal ia berkuasa melakukan yang demikian adalah berkongsi dosa dengan orang yang melakukan mungkar itu. Demikian pula dengan orang yang riba dengan mungkar itu dilakukan, meskipun ia tidak hadir waktu berlakunya. Sekalipun antara jarak antaranya dengan tempat yang berlaku mungkar itu jarak antara timur dan barat, sama-sama turut berdosa. Begitu, orang akan bersyubhat dalam dosa. Ya. Orang yang melihat mungkar tapi tak cegah, tapi dia berkuasa untuk cegah, dia berkuasa dosa dengan orang yang melakukan mungkar. Sama-sama dia dapat dosa. Begitu juga dengan orang yang rida, orang yang suka, orang yang senang tengok, oh bagus dia buat macam tu. Nampak orang buat macam tu, oh seronok. Kalau saya boleh buat kan sama best. Misal kata, memang patut orang tu dia buat zalim kat orang lain misal. Hatta dosa membunuh kan. Boleh jadi yang dibunuh secara zalim tu orang yang berada di timur, orang yang di barat dapat dosa sama tak kurang sikit pun. Dapat dosa pun membunuh. Macam mana ni yang dibunuh dekat timur, yang orang kat barat dapat dosa? Sebab dia tahu berita orang tu kena bunuh. Alhamdulillah, bagus pada muka kan. Misal katalah kan. Ataupun orang itu dipukul, orang tu disiksa dengan zalim, bagus pada muka. Tapi disiksa dengan zalim, bukan disiksa dengan itu kan, bukan dijatuhkan had, hudud sebagainya. Ini dibunuh dengan zalim. Bagus pada muka. Geram tengok misal kan. Tegaran yang tak patut misalnya. Maka tak kurang sikit pun orang tu akan dapat dosa kan. Dosa tak kurang daripada dosa orang yang melakukan dengan itu perbuatan. Maka dia riba, senang hati dia, gembira, dia suka. Maka begitu. Demikian pula dengan orang yang ridha dengan mungkar itu dilakukan meskipun ia tidak hadir waktu berlakunya. Sekalipun jarak antaranya dengan tempat berlaku mungkar itu jarak antara timur dan barat, sama-sama turut berdosa. Sebab orang yang bercampur gaul dan berkawan dengan ahli-ahli mungkar itu, meskipun ia tidak melakukan mungkar yang sama, adalah sama-sama salah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah SWT menurunkan azabnya ke atas orang-orang yang jahat itu, maka ia juga akan turut menerima azab yang sama. Dia tidak akan terselamat dari azab Allah melainkan setelah ia melarang mereka daripada melakukan dosa dan mengasingkan diri dari bercampur gaul dengan mereka, serta segera berpisah dari mereka jika orang-orang itu enggan menerima nasihat atau tunduk kepada petunjuk yang benar. Begitu tugas. Apabila berlaku perbuatan keji dan mungkar, cegah. Kemudian jangan ridha. Kemudian asingkan diri. Itu cara untuk selamat. Kalau tidak, dah cegah ataupun dah cegah tapi masih duduk sama. Dah lentaklah dia. Yang penting saya dah bercakap misal. Tapi duduk sama, ketawa, gembira, begitu. Maka akan disatukan hati. Kita tak buat dosa tu, tapi kawan yang buat. Nanti lama-lama kita akan terbiasa tengok. Mula-mula tengok. Misal kan, tengok perbuatan mungkar tu. Mula, apa awak buat ni? Mula-mula tak biasa tengok. Astagfirullah, apa awak buat ni? Tapi dah selalu tengok orang yang buat dosa, dah jadi terbiasa. Dah jadi macam dosa tu macam tak dosa dah. Kan? Dia akan lama-lama jadi macam itu. Maka tu sebab kena asingkan diri. Jangan duduk sekali. Tapi kalau dia dah cegah ataupun dia langsung tak cegah, ataupun dia dah cegah tapi dia duduk sekali, maka dia akan kalau Allah turunkan azab, dia akan sama-sama dapat azab tersebut. Dia tidak akan selamat daripada azab tersebut. Hendaklah kita cinta kerana Allah terhadap orang-orang yang mentaatinya, serta benci kerana Allah terhadap orang-orang yang mendaharakainya. Kerana yang demikian itu adalah merupakan seteguh-teguh pegangan iman. Kan, mafhum hadis Nabi SAW. Cinta kerana Allah, cinta kepada siapa? Semua orang buat taat. Kan? Dan membenci kerana Allah semua pembuat maksiat. Benci orang yang buat maksiat ketika dia buat maksiat. Kalau orang tu sekarang buat taat, cinta. Begitu keadaan sahabat. Ini tadi sekejap tadi dia kafir, sahabat benci dia. Kan? Tapi langsung dia mengucap, maka terus daripada orang yang jadi orang yang paling dibenci jadi orang yang dicintai. Sebab apa? Sekarang dia ahli taat. Orang yang sama. Tak ada, dulu awak buat saya kat begini kan. Dulu awak itu tikam ahli keluarga saya begini. Tak ada dah. Tak ada cerita tu dah. Masuk Islam, cinta kerana Allah dah. Kan? Begitu keadaan orang-orang yang beriman. Iman sempurna.
Cinta kerana Allah, benci kerana Allah, cinta kerana Allah kan. Cinta kerana Allah, benci kerana Allah. Begitu keadaan orang-orang soleh, wali-wali Allah. Kalau keadaan kita datang ziarah itu waktu dalam keadaan tak apa-apa nak ambil, itu jam kena marah. Macam tak ada hari esok lah kan. Segan itu, takut lah, tak berani nak jumpa lagi. Itu jam juga kita taubat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lepas pasal lupa nak taubat daripada ziarah wali Allah, orang soleh ni. Sekejap lagi yang nampak hati kita dah okey, dah istiqamah, itu jam juga. Masya Allah, dah okey balik. Kan? Dah nampak dah okey balik dah. Bila itu jam kita dah taubat, dah menyesal apa semua, itu jam dah okey balik. Time tak betul, niat ada tak betul, datang cuma nak ambil gambar je misal. Subhanallah, ada seorang wali Allah salihin. Orang datang cuma nak ambil gambar je kan. Ataupun ambil gambar curi-curi gitulah kan. Ambil gambar curi-curi. Matanya tak nampak padahal. Tengah berbual bagus, elok-elok. Ambil gambar lah. Padahal matanya tak nampak. Subhanallah. Mungkin tengok niat lah kan. InsyaAllah ini bukan penuntut ilmu ni macam ni. Ambil gambar curi-curi. InsyaAllah. Ini bukan penuntut ilmu ni. Ini mana adabnya. Mana akhlak begini. Kita ambil gambar curi-curi. InsyaAllah ini niat tak betul. Dia datang niat orang soleh. Niat kerana Allah. Begini. Niat untuk apa? Untuk ambil gambar. Lepas tu nak action. Oh, saya bergambar dengan Habib ni. Saya bergambar dengan Syekh ni. Nak action aja. InsyaAllah ini bukan penuntut ilmu ni. Kan? Itu jam kena marah. Kan? Bila dah betul kan niat. Esok datang tak ada apa masalah. Kan? Dah okey niat dah betul. InsyaAllah baik, bagus. Jadi begitu. Benci kerana Allah. Cinta kerana Allah. Kan? Bukan kerana individu itu. Dan Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah memberitakan, iaitu apabila kaum Bani Israel melakukan perkara-perkara mungkar, maka para ulama'nya telah melarang mereka. Dan tetapi tidak diindahkannya, malah mereka engkar dan enggan mendengar. Kemudian para ulama' itu turut bercampur bergaul dengan kaumnya yang dahaka itu, serta bekerjasama tanpa menghiraukan lagi keadaan mereka. Setelah itu ini berlaku, maka Allah SWT pun memateri hati setengah mereka kepada setengah yang lain. Diturunkan laknat Allah ke atas mereka sekalian, menerusi lidah Nabi-Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Isa bin Maryam alaihissalam. Begitu keadaan bangsa Yahudi dahulu. Dan Allah SWT patri hati mereka. Dia dah cegah, sebahagian ulama ahli kitab dah cegah dah. Ini tak boleh macam ni, haram ni, kita dah langgar hukum Allah. Alah tak apa, begini. Akhir lah. Yang penting saya dah tugas, tanggungjawab saya. Tapi duduk sekali dah mesra begitu. Lalu turun laknat daripada Allah SWT ke atas mereka sekalian, melalui lidah Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Isa alaihissalam. Dalam kisah yang lain, ahli Qaryah kaum Bani Israel yang tempat tinggalnya dekat dengan laut, Ashabus Sabat, apabila mereka telah menghalalkan menangkap ikan pada hari Sabtu dan hari sembahyang. Kita hari Jumaat, dia orang hari Sabtu. Hari Sabtu tak boleh bersembahyang. Hari Sabtu beza kita orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW, waktu hari Jumaat aja apabila berlaku seruan azan, tak boleh jual beli haram, tak boleh disebutkan dengan yang lain-lain, cepat kena segera. Bila dah dipanggil, wa idza nudiya lis-salah fantashir wa idza nudiya lis-salah yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharil bai'. Jual beli haram, jual haram, beli haram. Dan orang, kalau perempuan yang nak jual pun, dia dah bersyubhat dah maknanya, kan? Bersyubhat dalam perkara mungkar. Dengan nak beli orang Islam, saya sambil dengar khutbah saya makan cendol misal. Tak boleh, kan? Dengar khutbah betul-betul. Itu. Jadi bila dah khutbah dah tak boleh lah. Sebelum tu boleh lah, sebab kan nak hilangkan mengantuk, makan cendol dulu. Okey lah. Ini dah azan dah Jumaat. Tak boleh, tinggalkan. Terus pergi dengar Jumaat. Bagi salam je terus nak sambung makan cendol, lain cerita. Kan? Jadi begitu. Jadi orang Yahudi lain, dia hari Sabtu langsung tak boleh. Kita wa idza qudiyatu salat fantashir fil ardh. Bila selesai solat, bertebaranlah di atas muka bumi, kan? Maka hari Jumaat tak wajib bekerja, maknanya apa? Tak wajib mesti kena, tak boleh bekerja. Haram bekerja tidak. Maknanya kalau hari Jumaat nak bekerja itu boleh. Tapi sebaiknya kalau tak ada keperluan, khususkan hari Jumaat untuk
ibadah, perbanyakkan ibadah lah. Tapi kalau maknanya nak bekerja, nak itu tak jadi masalah. Boleh kan. Tapi orang Yahudi tidak, syariat untuk mereka hari Sabtu langsung tak boleh menangkap ikan. Mereka telah berpecah menjadi 3 buah. Sebab apa? Hari lain ikan kurang, hari Sabtu ikan pula banyak, menari-nari kat tepi pantai. Kan? Ikan itu, orang tengok geram je kan. Maka itu ujian daripada Allah SWT kan. Lalu apa nama? Ni tak boleh tahan ni kan. Akhirnya pergi tangkap ikan. Maka terbahagi kepada 3 puak bangsa Yahudi itu. Puak yang pertama telah melanggar larangan Allah SWT. Lalu mereka telah menangkap ikan pada hari Sabtu. Tangkap ikan. Puak yang kedua patuh kepada larangan itu. Mereka menegah kelakuan puak yang pertama. Tak boleh, hari Sabtu haram tangkap ikan. Ni hari ibadah kita. Dah ingat kan golongan yang pertama tu. Tapi mereka tetap juga bercampur gaul dengan mereka. Tak apalah, dah yang penting dah lepas tanggungjawab, tapi duduk sekali campur gaul. Manakala puak yang ketiga pula telah menyingkirkan puak yang melanggar larangan Allah SWT tadi, serta menjauhkan diri dari mereka dari bercampur gaul dengan puak itu. Apabila didapati puak itu tidak mengindahkan larangan Allah SWT, yakni menjaga diri, mengasingkan diri daripada orang-orang yang melakukan dosa terang-terangan. Mengasingkan diri daripada orang yang melakukan perbuatan mungkar terang-terangan. Sebab takut kena muka Allah, takut kena azab sesat Allah SWT. Lalu dia asingkan diri. Itu puak yang ketiga. Maka apabila Allah SWT telah menurunkan bala, menurunkan azabnya ke atas mereka, maka azab itu meliputi puak yang pertama dan yang kedua juga. Golongan yang pertama dah tentulah. Yang kedua yang duduk campur gaul, walaupun dia dah cegah mula tadi, pun dia terkena azab yang itu. Kerana puak yang kedua itu telah berada bersama-sama dengan ahli-ahli maksiat, meskipun mereka tidak turut melakukannya. Hanya puak yang ketiga sahajalah yang terselamat di antara mereka, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya yang berikut. Anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Surah Al-A'raf ayat 165, artinya kami selamatkan orang-orang yang melarang dari membuat kesalahan, dan kami siksa orang-orang yang anyaya itu dengan siksa yang mengerikan disebabkan mereka berlaku jahat. Kemudian Allah SWT sumpah mereka itu hingga ada yang menjadi monyet, sebagaimana yang diterangkan oleh firman yang berikut, au nal'anahum kama la'anna ashabas sabat, atau kami kutuki laknat mereka sebagaimana kami kutuki orang-orang yang melanggar larangan hari Sabtu. Lalu dilaknat, diubah daripada rupa manusia menjadi rupa monyet. Dan itu keadaan sebagian daripada orang-orang yang melanggar larangan hari Sabtu itu. Lantaran itu hendaklah kita menjauhkan diri serta menyingkirkan ahli-ahli maksiat itu setelah kita yakin bahawa mereka memang tidak akan menerima kebenaran. Atau kalau mereka buat terang-terangan depan kita tanpa segan silu, maka minta maaflah terpaksa asingkan diri. Buat minum apa yang tak elok, minum yang haram, buat perkara yang jelas haram, maka kena asingkan diri supaya untuk mengelakkan daripada laknat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengelakkan daripada terkena laknat Allah Subhanahu murka Allah Subhanahu Wa Taala. Elakkan daripada hati kita dipatri sama. Tengok perkara mungkar macam tak mungkar dah kan. Sepatutnya apabila nampak perkara mungkar, kena benci, kena cegah kan. Tapi bila dah selalu dah depan mata, dia dah jadi sebati, dah jadi macam tak ada mungkar, macam biasa ya Allah. Biasalah orang sekarang ini, dah jadi macam biasa. La ilaha illallah. Maka benar-benar Allah SWT perbagi hal keadaan kita dan sekalian kaum muslimin. Baik, kemudian dilarang pula mendedahkan kekejian orang lain. Ketahuilah bahawasanya tidak wajib atas seseorang mendedahkan kecacatan yang terlindung ataupun mencari-cari kesalahan orang. Yang wajib kita buat ialah apabila perbuatan maksiat itu terang-terang.
Apabila ternyata malah melakukan yang demikian itu ada dilarang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajassasu" dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Janganlah kamu mengintip-ngintip. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yatatabba' awrata akhihi yatatabba' Allahu awratahu." Artinya sesiapa yang mengintip rahsia saudaranya, nescaya Allah akan mengintip rahsianya pula. Ataupun Allah akan mencari-cari, tak diabaikan. Akan cari-cari satu aib-aibnya, rahsia-rahsianya, kan? Akan satu-satu dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, siapa yang menutup aurat saudaranya, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan tutup aurat dia di hari kiamat. Ya. Siapa yang membuka aurat ataupun aib saudaranya, aibnya, malunya, kan, akan dibuka di hari kiamat. Jadi begitu, kan. Maka kita diwajibkan kalau terang-terang depan mata, kalau terselindung jangan cari-cari. Dia ni mesti nak buat maksiat ni. Habis pergi tengok sekejap, dia kok masuk begitu. Kalau itu, maka jangan apatah lagi buruk sangka. Buruk sangka lagi haram. Maka apa namanya begitu. Wajib cegah kemungkaran apabila depan mata terang-terang. Dah tersembunyi, maka jangan dikorek-korek. Kita azan. Berhenti di sini, kemudian kita beri leluhur untuk azan. InsyaAllah kita akan doa selamat sikit.